Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya berharap kamu semua sihat bersama keluarga. Minggu ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan subjek sains. Masih lagi dalam tajuk manusia, tetapi topik yang baru iaitu kadar pernafasan dan proses pertumbuhan dan penyakitjaan. Seperti biasa, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid semua, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya berharap kamu semua dapat merujuk buku teks masing-masing ya. Mari sama-sama kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang murid-murid perlu faham dan kuasai setelah habis proses pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Objektif yang kedua pula menyatakan dan mengenal pasti maksud serta organ pertumbuhan dan penyakitjaan. Yang ketiga, murid-murid akan dapat membuat inference tentang kepentingan penyingkiran hasil pertumbuhan dan penyakitjaan. Dan yang terakhir, murid-murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang pertumbuhan dan penyakitjaan manusia melalui lakaran, PMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Faham murid-murid? Mari kita tengok. Yang pertama, kadar pernafasan. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama ini, iaitu kadar pernafasan. Apa dia maksud kadar pernafasan ni? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan naik turun dada dalam tempoh masa 1 minit. Semasa kita bernafas, cuba perhatikan pergerakan dada masing-masing. Cuba kamu bernafas dan kamu perhati dada kamu. Seperti pembelajaran yang lalu, bila kita tarik nafas, dada kita akan naik, manakala bila kita hembus nafas, dada kita akan turun. Sekarang murid-murid, cuba tengok gambar dalam muka surat 3, seperti dalam slide cikgu sekarang ni. Apakah kadar pernafasan berbeza bagi setiap orang yang berada dalam gambar tersebut? Tak apa, jom kita tengok. Sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan. Rujuk kepada gambar tadilah. Seperti dalam buku teks muka surat 33, kadar pernafasan setiap orang dalam gambar tersebut berbeza. Kenapa? Mengikut faktor-faktor yang ini kita akan belajar. Faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan adalah benda ataupun keadaan yang menjadi sebab kadar pernafasan individu berbeza. Mari kita tengok. Yang pertama, jenis aktiviti. Aktiviti cergas menyebabkan kadar pernafasan tinggi. Manakala kalau kita tak buat aktiviti, kadar pernafasan kita rendah. Maksudnya, bila kamu berlari, kadar pernafasan kamu tinggi. Kamu akan rasa penat. Naik turun cepat. Lepas habis kamu berlari. Berbanding dengan orang yang duduk. Faham? Itu maksud faktor yang mempengaruhi dari segi jenis aktiviti. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah emosi. Emosi ni maksudnya perasaan kita, apa yang kita rasa. Apabila seseorang berada dalam keadaan takut, cemas dan marah, kadar pernafasannya akan menjadi tinggi. Contohnya, cuba kamu ingat balik.
Masa kamu tengok cerita hantu, cerita seram TV kan, bila hantu tu keluar, tiba-tiba kamu akan terkejut dan dada kamu akan jadi laju. Betul tak? Berbanding dengan masa awal-awal kamu dulu tengok TV tu. Inilah merupakan faktor yang kedua, emosi. Kita tengok yang ketiga, umur. Faktor yang ketiga ialah faktor umur. Kanak-kanak mempunyai kadar pernafasan yang tinggi berbanding orang dewasa. Kenapa agak-agak? Kanak-kanak kadar pernafasan mereka lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. Ya, sebab paru kanak-kanak mempunyai kapasiti yang kecil berbanding dengan orang dewasa. Saiz paru-paru orang dewasa lebih besar berbanding dengan saiz paru-paru kanak-kanak. Itu faktor yang ketiga. Kita tengok faktor yang keempat. Apa di situ? Ketinggian tempat. Apa maksud ketinggian tempat ni? Maksudnya kedudukan kamu berada di mana. Semakin tinggi altitude, semakin sikit oksigen. Bila semakin sikit oksigen, maka kadar pernafasan menjadi tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kamu berada di tempat yang tinggi, contohnya kamu naik gunung, kandungan oksigen di tempat yang tinggi itu semakin sikit. Bila sikit, kadar pernafasan kamu akan jadi tinggi. Sebab oksigen sikit. Setiap kali kamu tarik nafas, oksigen yang masuk sikit. Tapi badan kita memerlukan oksigen. Bila oksigen yang disedut itu sikit, kita akan secara otomatik badan kita akan bernafas dengan laju. Sebab oksigen yang masuk sikit tak cukup. Nak hantar ke satu badan, dah kita sedut, ada bahagian yang tak dapat, dah hembus, kita sedut lagi, hantar kepada badan bahagian yang tak dapat tadi. Macam itulah keadaannya. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir ialah faktor cuaca. Kadar pernafasan akan menjadi tinggi ketika cuaca berada dalam keadaan panas berbanding sejuk. Jelas semua? Topik yang pertama, kadar pernafasan, kita dah selesai. Okey, jom kita tengok topik yang seterusnya. Kita akan sambung topik yang baru, iaitu perkumuhan dan penyahpinjaan. Kita beralih kepada topik yang baru ni. Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan dan penyahpinjaan? Siapa tahu? Saya tahu kamu baru dengar ni. Jom mari sama-sama kita lihat. Mari kita lihat satu persatu. Cuba kamu semua murid-murid rujuk buku teks buku surat 37. Sambil cikgu memberi penerangan ni. Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan daripada tubuh badan. Bahan buangan yang macam mana tu cikgu? Bahan buangan yang dibuang semasa proses perkumuhan ialah peluh, air kencing, karbon dioksida, air dan garam mineral. Itu adalah bahan buangan. Kita tengok penyahpinjaan pula. Penyahpinjaan pula ialah proses penyingkiran makanan yang tidak dicerna daripada tubuh badan. Maksudnya, makanan yang tidak dicerna tidak dapat diserap oleh badan dan akan membentuk bahan pepejal yang dinamakan tinja. Tinja ni apa murid-murid? Siapa tahu? Ya, tepat sekali. Tinja ni ialah air besar kita. Bila kita buang air besar. Jelas? Kena pasti dengan baik. Kita beralih kepada organ pula. Organ perkumuhan manusia terdiri daripada 3, seperti dalam slide cikgu ni. Terdiri daripada paru, ginjal dan kulit.
Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 38. Boleh tengok muka surat 38 ya. Apabila proses pernafasan, seperti pembelajaran kita yang lalu, pembaru akan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air melalui udara hembusan. Kemudian ginjal pula organ yang menghasilkan bahan umum dalam bentuk air kencing. Bahan buangan yang terdapat dalam air kencing termasuklah urea, air berlebihan dan garam. Kulit pula organ yang hasilkan bahan umum dalam bentuk peluh. Peluh sama juga macam air kencing tadi. Kandungan yang terdapat dalam peluh merupakan urea, air berlebihan dan garam mineral. Garam mineral ni apa? Garam mineral kalau peluh ni daki lah. Kan? Bila kamu tengok pada collar baju kamu ada daki tu kan, itu garam mineral lah. Baik. Sekarang kita tengok organ penyampinjaan pula. Makanan yang tidak dicerna dan tidak dapat diserap oleh badan akan membentuk bahan pepejal iaitu tinja. Tinja terbentuk di dalam usus besar dan disingkirkan melalui tubuh. Tu usus besar tu. Baik. Jelas murid-murid? Baiklah murid-murid. Sekarang kita akan beralih ke bahagian terakhir pembelajaran kita untuk hari ini. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 41. Bahan buangan yang terhasil dalam badan daripada berbagai proses hidup. Proses hidup apa? Pernafasan, perkumuhan, pencernaan. Yang kita dah belajar kan? Yang dijalankan akan menjadi racun di dalam badan kalau kita tak buang. So bahan-bahan ini kemudian akan membahayakan tubuh badan manusia jika disimpan terlalu lama. Itu maksudnya. Oleh itu, manusia perlu berkumuh dan minyak tinja untuk sihat. Jika proses perkumuhan tidak dilakukan dengan teratur, apa jadi? Manusia akan mendapat penyakit kencing berdarah, batu karang dan lain-lain lagi yang berkaitan. Begitu juga proses penyampinjaan. Jika proses penyampinjaan tidak berlaku ataupun tidak berlangsung secara teratur, manusia akan mendapat penyakit-penyakit seperti radang usus, usus tersumbat, sembelit dan banyak lagi. Itu bahan-bahan buangan tadi kalau kita tak buang. Akan jadi macam ni. Kalau kencing, kita tahan kencing, akan jadi batu karang. Kita akan bila kita kencing, kita akan masuk pedih, akan kencing berdarah. Itulah penyakit-penyakit dia kalau kita tak buang. So proses-proses yang kita jalankan, ada terdapat bahan buangan, kita kena buang. Itulah kepentingan proses perkumuhan dan penyampinjaan. Jelas murid-murid semua? Alhamdulillah. Baiklah. Kita sampai ke akhir sesi pembelajaran untuk hari ini. Baik. Cikgu ada 3 tugasan untuk kamu minggu ini. Tugasan pertama, buat nota ringkas dalam bentuk peta minda atau peta IT. Satu tajuk yang pertama iaitu kadar pernafasan. Dalam satu nota, sekalikan kadar pernafasan dengan faktor mempengaruhi kadar pernafasan. Untuk nota ni, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 33, 35. Nota yang pertama ni berkaitan dengan tajuk yang pertama tadi, kadar pernafasan. So, dalam nota yang pertama ni, kamu sekalikan 2 benda. Yang pertama, kadar pernafasan. Yang kedua, faktor mempengaruhi kadar pernafasan. Maksudnya 2 ni, kamu buat dalam satu nota. Jelas semua? Tugasan yang kedua pula, buat nota ringkas yang sama dalam bentuk peta minda ataupun peta iting.
untuk sub tajuk yang kedua. Apa dia? Iaitu perkumuhan dan penyahijaan. Untuk nota yang kedua ni, cikgu nak kamu sekalikan perkara-perkara berikut. Definisi perkumuhan, definisi penyahijaan, organ-organ perkumuhan, organ-organ penyahijaan, dan yang terakhir, kepentingan perkumuhan dan penyahijaan. Maksudnya untuk yang kedua ni, nota yang kedua ni, cikgu nak kamu sekalikan yang cikgu sebut tadi, 5 perkara yang cikgu sebut tadi, sekalikan dalam satu nota. So setakat ni ada dua nota. Satu kadar pernafasan, satu lagi perkumuhan dan penyahijaan. Tugasan yang ketiga, murid-murid perlu melukis dan melakar organ-organ perkumuhan dan penyahijaan. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 38 dan 39. Untuk nak lukis organ perkumuhan dan penyahijaan, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 38 dan 39. Untuk tugasan minggu ni, ketiga-tiga tugasan tadi, cikgu nak kamu gunakan buku sains 1. Yang kedua, cikgu minta tolong sangat-sangat. Sila muat naik hasil tugasan menggunakan link yang diberikan. So cikgu nak, lepas kamu dah siap nota yang kamu buat tu, kamu dah ambil gambar, jangan hantar WhatsApp gambar tu kat cikgu. Cikgu minta tolong ya, hantar dalam link yang cikgu bagi. Gunakan link yang cikgu bagi. Sebab handphone cikgu dah penuh dah. Dah penuh dah. Cikgu mengajar sampai 7 kelas. 7 kelas hantar. Satu kelas ada 20 orang. 20 darab 7 dah 140. 140 orang hantar sekurang-kurangnya 3. Darab 3 pula. Apa? 420 gambar. Penuh handphone cikgu. Jadi berat. Baik. Dan yang terakhir, cikgu nak habis selesai semua tugasan yang kamu buat, hantar buku sains 1 dulu pada hujung minggu, iaitu hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Cikgu akan sembang. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika terdapat sebarang masalah, kamu terus hubungi cikgu, WhatsApp cikgu melalui grup boleh, personal pun boleh. Terima kasih semua. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Ingat, stay safe, stay at home. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel cikgu. Assalamualaikum.